Permintaan terhadap sumber protein merupakan 1/6 daripada keseluruhan keperluan protein haiwan yang dimakan oleh manusia seluruh dunia. Antara tahun 2000 hingga 2012, pengeluaran sektor akuakultur dunia meningkat sekali ganda dan kajian terbaru menunjukkan sehingga tahun 2050, pengeluaran akuakultur perlu meningkat lebih daripada sekali ganda bagi memenuhi permintaan akibat pertambahan penduduk dunia. Penternakan kupang merupakan satu aktiviti akuakultur yang menarik minat beberapa nelayan di negara kita, terutama di Johor, Melaka dan beberapa lokasi lain. Negeri Johor merupakan negeri pengeluar kupang terbesar di Malaysia. Penternakan kupang banyak dilakukan di kawasan perairan Selat Tebrau, terutama di kawasan Senibong, Johor Bahru. Johor adalah penyumbang terbesar, iaitu 98% daripada pengeluaran kupang Malaysia. Pada tahun 2012, pengeluaran kupang melalui aktiviti akuakultur adalah sebanyak 2,306 tan metrik dan terus menurun kepada 1,071 tan metrik pada tahun 2013. Namun, penternakan kupang dan aktiviti akuakultur di pesisir pantai negeri Johor kini dihimpit masalah kepesatan pembangunan dan pencemaran. Kupang merupakan siput plankton feeders, iaitu pemakan plankton, sama seperti kerang, remis, siput sedut dan pelbagai haiwan akuakultur bercangkerang lain. Penternakan kupang ini memerlukan kawasan perairan yang tidak mempunyai arus yang deras, tiada laluan kapal besar dan memerlukan air laut yang bersih dari pencemaran sampah dan tidak tercemar dengan tumpahan minyak. Ini kerana ianya akan mengganggu tumbesaran benih kupang yang akhirnya akan menjejaskan saiz kupang yang ingin dituai. Selaras dengan visi Jabatan Alam Sekitar iaitu pemeliharaan alam sekitar untuk kesejahteraan rakyat, peranan Jabatan Alam Sekitar adalah menjamin kelestarian sumber ini daripada tercemar melalui program pengawasan kualiti air marin serta penguatkuasaan. Program pengawasan ini dibentuk dengan memberi penekanan terhadap parameter-parameter yang dipilih. Pemilihan parameter dibuat berdasarkan kualiti perairan seperti salinity, dissolved oxygen, total suspended solid dan sebagainya. Untuk itu, data-data ini akan digunakan sebagai input kepada agensi-agensi berkaitan dalam pelan-pelan tindakan yang akan diambil untuk melindungi alam sekitar dan perairan Malaysia. Selain daripada itu, Jabatan Alam Sekitar juga berperanan bagi menguatkuasakan berkenaan larangan pelepasan minyak ke dalam perairan Malaysia di bawah Seksyen 27 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. JAS akan menjalankan siasatan untuk mengenal pasti punca pencemaran tersebut. Dalam keadaan-keadaan tertentu, Jabatan Alam Sekitar akan bekerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan dalam menjalankan penyiasatan sekiranya punca pencemaran dikenal pasti melibatkan bidang kuasa agensi lain. Secara umumnya, Jabatan Alam Sekitar akan mengambil persempelan air dan menghantar sampel tersebut ke Jabatan Kimia Malaysia untuk tujuan dilakukan analisa kimia. Dalam masa yang sama, Jabatan Alam Sekitar akan melakukan penjejakan bagi mengesan punca pencemaran yang berlaku dan jika punca pencemaran telah dikenal pasti
Jabatan Alam Sekitar akan mengambil tindakan terhadap pihak yang melakukan pencemaran tersebut. Kampung Kuala Masai, Masai terletak dalam daerah Pasir Gudang, Johor, iaitu kira-kira 20 km dari pusat bandaraya Johor Bahru. Mempunyai kepadatan kira-kira 2,000 penduduk, komunitinya terdiri daripada nelayan persisiran pantai. Kebanyakan penduduknya adalah orang asli dari suku Seletar dengan aktiviti ekonomi utama mereka berasaskan tangkapan hasil laut. Kawasan Kuala Masai ini merupakan kawasan yang sangat sesuai dengan ternakan kupang di mana ia mempunyai benih semula jadi yang banyak dan ia juga kaya dengan makanan kupang iaitu terdiri pada plankton dan kawasan perairan ini juga merupakan kawasan yang sangat suburlah untuk kehidupan kupang di sini. Terdapat seramai 187 penternak kupang di negeri Johor di mana seluas 66 hektar. Dan di daerah Johor ini sendiri terdapat seluas 11 hektar. Terletak di Taman Bayu Puteri, pasar pagi yang dibuka seawal jam 8 pagi dan berakhir jam 12 tengah hari menyediakan pelbagai hasil jualan laut yang diusahakan oleh masyarakat orang asli. Antara jualan yang ada, antaranya hasil laut seperti ikan segar, sotong, udang dan juga kupang. Selain itu, sayur-sayuran dan buah-buahan juga turut dijual. Rata-rata pendapatan orang asli di sini agak memuaskan dan mengikut harga yang ditetapkan. Orang asli Seletar di daerah Johor Bahru ini semua sekali ada 8 buah kampung. Dan yang terlibat secara aktif dengan penternakan kupang di daerah Johor Bahru ini adalah bermula daripada Kampung Kuala Masai, Kampung Teluk Jawa, Kampung Pasir Putih dan Kampung Teluk Kabung. Jadi kampung ini semua menghadap kepada Selat Tebrau dan merangkumi penduduk lebih kurang, kalau di Kuala Masai itu kita ada lebih kurang ada 77 keluarga yang mana merangkumi penduduk lebih kurang dalam 600 lebih penduduk lah. Boleh dikatakan 90% ataupun 80% ke 90% mengusahakan ternakan kupang. Sekarang 1 lebih, kalau ada campur barang ada, kalau 200 lebih itulah. Ada barang sikit-sikit campur kan. Kupang ni dalam proses tuaian daripada bulan 1, bulan 9 baru boleh tuai. Paling cepat bulan 8. Itu. Kalau air bagus, arus cukup laju, makanan cukup, itulah dia boleh tuaian bulan 8 bulan boleh tuai. Paling lambat 9, 10. Itu jangka maksimum lah untuk kita tuai. Jadi harga dulu saya boleh tuai dalam 450 tali, cecah 18,000, tapi itu dalam setahun lah. Dalam setahun, jadi sekarang saya punya sedikit untuk lebih berkembang. Sudah hampir dekat 18 tahun sebagai usahawan ternak kupang ini. Dapatlah dalam sebulan 20,000 boleh dapat cicah. Kira bersih lah tu. Bekalan buat masa dari dulu sehingga sekarang lah ya. Kalau dari dulu tu saya hanya 450 tali tu memang tak ada cukupan. Ya, cukup untuk bekalan memang tak cukup. Jadi sekarang pun saya sudah ada 45,000 tali gantung perangkap pun tidak ada mencukupi. Kos permulaan penternakan kupang menelan belanja kira-kira RM30,000 termasuk harga pembinaan jeti pemprosesan kupang segar. Kawasan perairan yang sesuai dan selamat yang dipilih perlu bersih dari sebarang tumpahan unsur minyak kerana ianya akan menjejaskan kualiti kupang yang diternak. Permintaan yang tinggi terhadap kupang ini datang dari pengusaha makanan laut. Ini kerana rasa kupang yang enak serta bau aroma yang membangkitkan selera penggemar makanan laut.
Kupang sesuai diternak pada musim panas, iaitu di bulan Januari hingga Februari dan akan dituai pada bulan Julai hingga September. Pada ketika ini, kadar taburan hujan di kawasan Johor kurang dan angin tidak bertiup dengan kencang. Jabatan Perikanan dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) merupakan agensi yang bertanggungjawab untuk mengawal, mengurus dan mengeluarkan lesen kepada persatuan nelayan atau pengusaha yang berminat untuk menternak kupang. Pelbagai projek yang dianjurkan oleh pihak LKIM dalam memeriahkan dan untuk mengembangkan usaha perniagaan dalam bidang aquakultur ini supaya penternakan spesies aquakultur ini boleh berkembang maju sehingga boleh dipasarkan secara komersial kepada seluruh negara. Jabatan Perikanan Malaysia, terutamanya Jabatan Perikanan Negeri Johor, mempunyai hubungan yang rapat dengan Jabatan Laut Singapura untuk menjaga keselamatan nelayan dan juga memastikan sistem ternakan tersebut tidak memasuki kawasan laluan kapal. Kita juga menjalankan program Search and Rescue bersama dengan agensi-agensi lain seperti Jabatan Laut, Jabatan Polis Marin dan juga APMM sekiranya berlaku kemalangan atau bencana kepada nelayan-nelayan ini. Aktiviti aquakultur penternakan kupang mendapat perhatian kerajaan termasuk membiayai kos membina rakit khas bernilai hampir RM1 juta milik koperasi kampung berkenaan. Kupang mengambil masa 6 bulan untuk matang sebelum dituai. Penternakan kupang tidak lagi memerlukan penjagaan terlalu rapi seperti ternakan lain yang perlu diberi makan mengikut waktu tertentu. Ternakan kupang hanya memerlukan tali diperbuat daripada jala sebelum disimpul untuk menjadi seutas tali yang panjang. Tali yang diikat pada rakit itu dapat digunakan sehingga 2 kali penternakan. Kupang di negeri Johor terdiri pada spesies Perna viridis iaitu kupang yang berkulit hijau, tetapi terdapat juga spesies kupang hitam di mana ia dibawa daripada kapal-kapal yang berlayar di kawasan perairan ini, dan kupang ini merupakan ancaman kepada kupang yang sedia ada di mana kupang-kupang ini membesar dengan lebih cepat dan dia mengambil masa dalam tempoh 3 bulan dan menyebabkan kupang-kupang sedia ada gugur daripada tali yang telah dipasang oleh penternak-penternak kita. Sini ada kupang hijau, ada kupang hitam. 2 kupang saiz. Sini kupang hijau, dia boleh besar sampai 3 inci, 4 inci saiz kupang. Kalau kupang hitam, dia boleh saiz sampai 1,5 inci paling besar. 1,5 inci paling saiz besarlah kupang hitam. Kupang hijau ni dengan kupang hitam, dua-dua boleh makan. Tapi kupang hijau ni manis. Yang hitam ni rasa tawar. Kalau hitam ni hinggap dulu kepada tali, hinggap dulu. Yang hijau ni hanggap ke belakang, dua-dua akan jatuh. Setakat ini kita belum menemui penyakit untuk kupang, tetapi dia terdedah kepada ancaman pencemaran persekitaran perairan di mana ia terdedah kepada pencemaran heavy metal dan juga pencemaran terhadap ledakan alga berbahaya. Secara amnya, fungsi cawangan biosekuriti Perikanan Negeri Johor untuk memastikan kupang yang diternak adalah selamat untuk dimakan melalui program pemantauan National Shellfish Sanitation Program NSP dan persampelan secara berkala ke atas kualiti air serta kupang. Jabatan Perikanan akan sentiasa memantau saliniti air agar tidak ada unsur bahan tercemar di perairan Selat Tebrau. Sampel air yang diperoleh akan dibawa ke makmal untuk tujuan penyelidikan. Selain itu, cawangan biosekuriti turut terlibat dalam program kesedaran fenomena ledakan alga berbahaya kepada penternak dan nelayan setempat. Fenomena ini berlaku apabila terdapat ledakan alga yang mempunyai toksin berbahaya dan sekiranya kupang yang diternak di kawasan berkenaan dimakan oleh pengguna,
maka akan menyebabkan keracunan makanan yang boleh mengakibatkan kematian. Oleh itu, cawangan biosekuriti perikanan sentiasa memantau keadaan di perairan supaya tindakan yang cepat dapat diambil sekiranya berlaku ledakan ini. Salah satu misi jabatan adalah untuk menguruskan sumber perikanan secara mapan berasaskan maklumat saintifik dan tadbir urus yang rapi. Sehubungan itu, semua aktiviti ternakan ini dilesenkan di bawah sistem kaca laut agar bilangan nelayan dan peternak dapat dipantau dan dikawal. Selain itu juga, jabatan telah mengenal pasti beberapa kawasan untuk dijadikan sebagai zon industri perikanan bagi memastikan kelestarian habitat semula jadi dapat dikekalkan. Di selatan negeri Johor ni sekarang ni yang paling banyak hanya di sebelah timur je lah. Sebelah barat hanya tinggal 20% saja sebab kesan daripada pembangunan, penambakan dan sebagainya. Jadi pengusaha dan juga nelayan yang terlibat, mereka pun berkorban untuk sama-sama mewujudkan pembangunan dalam negeri Johor ni. Yang ada hari ini di selatan Johor, di Selat Teberau Timur ni hanya berkeluasan hampir 3 km persegi. Jadi itulah harapan masyarakat nelayan untuk mencari rezeki pulangan. Ini sebagai satu bonus lah pada mereka yang bekerja sebagai nelayan tangkapan. Mereka ada ternakan dan ternakan ni apabila mengeluarkan hasil dalam tempoh 6 atau 7 bulan, ianya sebagai satu bonus pulangan pada pendapatan nelayan tersebut. Kebiasaannya, nelayan pesisir pantai akan membersihkan kupang mengikut jumlah permintaan daripada pemborong atau sebagainya. Kerja-kerja pembersihan mengambil masa yang lama. Sekiranya jumlah permintaan tinggi, ramai khidmat diperlukan. Dari ambil dari sana. Kalau kasih bersih-bersih, baru datang sini. Kasih potong-potong. Kita cuci-cuci ya. Sehari dapat 5 beg. Satu beg 30. 5 beg 150. Paling besar pun dalam 30 beg. Sampai malam lah. Buat sampai malam. Dari sini lah. Semua ada sampai sana tepat atas. Untuk masyarakatnya depan. Bagi membantu masyarakat orang asli yang terkesan akibat projek pembangunan kompleks Petronas Bersepadu Pengerang, Petronas telah bekerjasama dengan pihak Jabatan Kemajuan Orang Asli dalam memberikan inisiatif ke arah memperkasa dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di bawah program pemeliharaan mata pencarian yang dilancarkan pada tahun 2019. Tunggu yang mana yang paling yang saiz. Contoh yang kecil ni dah besar, sekali kita tuai. Petronas telah melaburkan hampir RM1 juta bagi menjalankan program ini supaya berjalan secara mampan dengan membuat kajian, menyediakan peralatan, memberi latihan dan membantu memantau kualiti air di kawasan ternakan Kupang. Hampir 100 orang peserta orang asli Seletar telah dibantu melalui program ini. Kami Petronas berharap agar inisiatif ini akan memberi peluang kepada komuniti orang asli Seletar bagi meningkatkan pendapatan mereka menerusi aktiviti menternak kupang yang telah diwarisi turun-menurun oleh mereka, dan dalam masa yang sama ini dapat meningkatkan lagi kesejahteraan sosio-ekonomi ke arah menjamin masa depan mereka yang lebih cemerlang. Memang bagus, boleh hilangkan beban-beban orang asli. Lagi yang ada asli pun tak berapa modal lah banyak kan. Jadi kalau ada bantuan, boleh dapat bantuan dia orang sikit lah, lagi bagus macam tu. Boleh hilangkan dia orang beban. Bagi memastikan sumber kupang terus terpelihara, Pejabat Perikanan Negeri Johor telah mengambil langkah proaktif
dengan memperkenalkan sistem penternakan P-Line yang lebih moden, sistematik dan mesra pembangunan hasil daripada kombinasi Smart Line dan tradisi. Langkah ini diambil selaras dengan matlamat kerajaan untuk menjadikan negeri Johor sebagai hub kerang-kerangan khususnya Kupang. Ia ternyata lebih mesra pembangunan serta dapat membantu para penternak Kupang mengatasi masalah arus dan ombak kuat. Sebanyak 12 unit sistem P-Line telah dilabuhkan sejak akhir tahun 2018 di perairan Pontian, Muar dan Johor Bahru sebagai percubaan yang boleh menghasilkan sebanyak 24 tan metrik kupang. Bagi sistem P-Line dan sistem Smart Pump menggunakan blockchain untuk menuai hasilan kupang. Dan kupang ini membesar tidak sama rata. Dia tidak membesar secara serentak, tetapi sekiranya kita tuai kupang tersebut, kita terpaksa ambil keseluruhan dia lah. Beginilah kerja-kerja seharian bagi nelayan di sini. Apabila siap, guni yang diisi kupang yang dibersihkan akan dibawa pulang. Zon Pasir Gudang adalah merupakan salah satu daripada kawasan ladang ternakan kupang yang utama di negeri Johor dan merupakan pengeluar terbesar hasil kupang di Malaysia. Persatuan Nelayan Kebangsaan Negeri Johor Selatan kini mempunyai sebanyak 15,000 tali perangkap dan setakat tahun 2020 telah berjaya menghasilkan sebanyak 13.7 metrik tan kupang. Bantuan daripada LKIM kepada Persatuan Nelayan Kawasan Johor bagi pembangunan subsektor akuakultur. Pada tahun 2019, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia telah memberikan peruntukan sebanyak RM300,000 bagi projek pembekalan dan pemasangan peralatan bagi projek akuakultur ternakan kupang PNK Johor Selatan ini. Dan projek ini telah bermula pada Januari 2020 di mana kita menggantikan lebih kurang 10,000 tali perangkap dan juga ternakan kupang sebanyak 5,000 unit dan hasilnya telah pun dituai pada tahun 2020 sebanyak 18,700 kilogram dengan nilai RM45,380. Dan di bawah pakej rangsangan ekonomi Perhatin, kerajaan juga telah mengumumkan pada Mac 2020 untuk memberikan peruntukan sebagai langkah kepada semua persatuan nelayan di Malaysia untuk membangunkan projek agro makanan jangka pendek yang boleh mengeluarkan hasil dalam tempoh 3 hingga 6 bulan bagi memastikan bekalan makanan negara terjamin. Penyelidikan dan pembangunan inovasi yang berkaitan dengan pembenihan, penternakan dan pembiakan kupang perlu dijalankan secara konsisten bagi memastikan permata laut yang amat berharga ini akan terus berkekalan.